kita bila kena maksiat, zahir syariat menuntut kita bertaubat, pantas. Adapun batin hakikat, kita pandang jalan mana kekerasan Tuhan. Kita hebat dia kata kena, hari ni kena dan ya. Walaupun dia tahu benda tu maksiat, mengumpat popak. Padahal dia apa tu? Ya, sebelum ni tidak. Tapi Tuan tajali dia kena. Dia melihat benda yang haram, dia mendengar benda haram, dia cakap benda yang haram tu sebenarnya Tuan tajalikan jalan kat dia. Bila sedar. Hakikat pandang jalan, syariat pantas bertaubat dan istighfar. Itu cara dia. Pada jamal pula, Tuan tajalikan dia dapat mengerjakan amal soleh, lazat ibadat, sedap dengan Tuhan. Itu bentuk akhirat. Atau duniawi dia dapat harta, dapat jam-jam lah ya. Itu benda sikit je lah. Kita nak tengok kita kasih dunia juga kan. Kalau hilang dunia kita terkesan tak ada hati kita. Duit kita hilang tadi pagi malam tadi misalnya silap tahu kan dalam kereta kita ada 50,000, buka-buka rupa kunci tak kunci. Kita tengok dah hilang. Ya dah dicuri orang. Ada rasa tak? Ya. 5 ustaz dia jumpa minta sembahyang hajat. Ya. Malam tadi dia tak bangun tahajud, tak rasa apa pun. Tak ada minta jumpa ustaz tu guru tolong sembahyang hajat biar hati saya ni kuat ibadat atau tertarik kuat dengan Tuhan, tak ada pun. Hilangnya dunia memberi kesan resiko besar dalam kalbi dia. Hilangnya hubungan dengan Ta'ala ibadat tak ada siapa. Itu tanda buta mata hati dia. Ya, itu tanda dia belum duduk dalam makamil musyahadah. Dia duduk dalam makamil ghaflah, makam kelalaian, ya. Iaitu tiada suatu baginya. Habis. Wala ayazubillah. Kemudian dikata orang bagi si Abu Yazid bahawa si Fulan tu berjalan ia di atas air. Ya, Sayyid Syekh kata seorang tu masya-Allah boleh berjalan atas air ni. Kalau kita daripada Tengkira pergi Pulau Besar. Nampak dia jalan atas air. Orang pakai speedboat dia jalan atas air. Maka apa katanya kata Abu Yazid, maka katanya apa? Ikan terlebih ajib. Kalau katanya lain, ikan lagi andal itu. Ya, dalam air dia duduk lah. Demikian itu kerana ia pekerjaannya. Itu Tuan letakkan dia keadaan dia itu. Maka dikata orang pula baginya bahawa si Fulan itu berjalan dia di atas angin. Mana dia orang tu boleh apa? Yatiru fil hawa. Mana dia boleh terbang? Masya-Allah, terbang atas udara ya. Maka katanya burung boleh terbang. Apa yang kau nak ajibkan hairan? Dia boleh terbang udara, boleh berjalan atas air, laba-laba boleh jalan. Terbang di udara, burung boleh terbang. Ya, kerana itu halnya. Mana itu cara yang telah dijadikan telah bagi dia. Mana ukuran kita bukan ukuran hissiyah. Ukuran luaran nampak pelik-pelik bukan. Kalau orang asyik dengan benda pelik-pelik, maka dia akan jadi hamba pelik. Bukan hamba Tuhan. Dia nak jadi hamba Tuhan tu, musyahadah tu cari. Maknanya beradab kalbi dia terus dengan Tuhan, terangkat dia punya pandangan dalam dia daripada alamil mulki terus kepada alamil malakut, alamil jabarut. Ni atas. Dia mi'raj, ya rohani dia. Ni bulan mi'raj kan. Kita kena mi'raj zahir tu Nabi lakukan dan batin. Kita pakai mi'raj batin dalam. Iaitu urudu qalbi. Menaiknya kalbi kita dan terlepas daripada ikatan makhluk terus ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata orang bagi pula si Fulan itu berjalan ia ke Mekah dan kembali ia daripada harinya. Mana pergi Mekah sekelip mata je, sekejap satu hari je. Maka katanya Yazid, Iblis lagi terlebih ajib, ya. Daripada demikian itu mengiling keliling bumi sekaliannya dalam satu ketika jua. Iblis syaitan boleh pusing bertawaf dunia sekejap je. Apa dia pelik? Jadi maknanya bukan itu ukuran kita ni. Ya itulah apa? Sedangkan dia itu Iblis tu dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Itu maksud dia. Mana tuan-tuan ukuran sebenarnya lipatan ialah lipatan hakiki antara hamba terus ke hadirat Tuhan. Ya, dia boleh langkah habis hijab. Ya, dia terus ke hadirat Tuhan. Itu langkah yang paling kuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Murtais radhiyallahu an, barang siapa diperolehi daripada menyalahi hawa nafsunya. Ya, dia boleh menyalahi nafsu dia. Nafsu dia ditombangkan, nafsu dia diikat, nafsu dia dipenjara. Selama ni dia kena penjara dengan nafsu, sekarang dia tukar pula. Dia berlawan, nafsu pula dipenjaranya. Ya, dia boleh ikat nafsu dia. Nas saya terlebih besar daripada yang berjalan di atas air dan di atas angin. Orang yang boleh ikat nafsu dia lebih tinggi martabat, lebih hebat dari orang yang boleh berjalan di atas air dan boleh terbang di atas udara. Kadang-kadang yang terjalan atas air dan terbang udara itu dia terikat dengan nafsu. Sebab apa? Nak tunjukkan orang memang pandang dia hebat. Dia berjalan atas air, wah hebat dia berjalan atas air. Dia boleh terbang, wah hebat dia boleh terbang ni. Dia rasa hebat, dia nak tarik dalam kalbi dia ada, dia pandangan makhluk je, bum dia tu. Orang tu tak ada nilai. Sebab Ta'ala kamala yuhibbu al-amalul mushtarak la yuhibbul qalbil mushtarak. Allah Ta'ala sebagaimana Tuhan tak suka amalan kita disekutukan dengan lain, begitulah hati kita Tuhan tak suka kalau bahasa kita menyampah panggil. Kita sekutukan dengan lain. Bagaimana hati kita ni kita tak bulat menghadap dengan dia, kita cari benda lain. Ya, cari pengaruh, cari nama, cari pujian, itu maknanya sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan pandangan hati kita daripada makhluk tu, yang ringkas ni. Keluar daripada makhluk, selamat kita. Kalau dalam hati kita ada lagi makhluk, jawab dia takkan selamat. Nyanyi amalan kita buat semua jadi nyanyi panggil. Ya, jadi wasak. 1 ekar tanam satu ekar ditanam berapa? Buat tembikai. Besar-besar tu macam beledi besar. Dibuka ulat. Sampai tu satu biji kali makan. Tak mengiling kepala tu. Belah ulat, banyak sojar dalam tu. Komando ada. Belah lagi tengok ulat. Oh, tersandau kita tuan-tuan. Ya. Faham tu maksud dia. Dia nak bersih dalam. Menghadap daripada makhluk ibarat ulat dari dalam. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil muslah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dipandang orang macam dipandang unta. Apa maksud dia? Makhluk tidak ada kesan dalam kalbi dia. Kemudian ketahui ilmu bahawasanya terlipat itu atas 3 bagi. Pertama dipanggil lipatan, mana terlipat segala sifat nafsaniyah, ya, dengan segala sifat ruhaniyah. Dulu, ya,
dia asyik melayankan unsur nafsani, unsur nafsu dia. Nampak ibadat dia pun unsur nafsu. Tapi bila datang madat pertolongan Allah Ta'ala, Tuhan bantu dia pancaran nur sampai hati dia boleh berubah. Ibadat semua bulat menghadap Tuhan, berlazat dia dengan Ta'ala. Itu sifat rohani. Ini dipanggil satu langkah yang sangat berharga. Dia langkah yang mulia, dia pusing daripada nafsu, dia daripada jasmaniah terus kepada ruhaniyah satu. Dan dengan dia adalah terlipat bumi. Ya, dengan dia ni sebenarnya ahli khutbah, wali-wali macam pengarang hikam ni ya, penterjemahan Syekh Daud Fatani semua ahli khutbah tu. Maka dia selangkah kan. Tapi sebenarnya dia dapat daripada mana tu? Dia buat lipatan ni dulu ni, lipatan roh. Ya, lipatan roh dia buat baru dia dapat lipatan jasad. Mana roh dia sab dia terus dia langkahnya segala makhluk terus dia menuju ke hadirat Tuhan. Rohani dia langkah habis semua. Ya. Dia panggil naik kan. Dah tunggu je kata apa? Langkahlah. Abang musyrik kita tuan, apa lagi dia kata langkah ajalah. Apa mana langkah? Inilah dia. Langkahlah mana padamkan pandangan makhluk. Baru kau akan terbuka dengan Tuhan. Maksudnya. Selagi kita pandang makhluk lagi tak akan dibuka kan. Dan keduanya terlipat segala sifat duniawi dengan sifat ukhrawiyah. Ya, sebelum lagi Tuhan tarik dia, maka dia bergerumang dengan sifat duniawiyah. Ya, pemikiran dia, langkah dia, percakapan dia, gerak laku dia, tidur baring dia sampai dia tertidur pemimpi dunia ke. Akhirat hantu ni tak nampak. Kalau kita akhirat dengan dia terperanjat. Kau ni nak jadi ahli kubur gitu. Dia ketawa kita, rupa besok dia masuk bola lori, dah jadi ahli kubur. Allah. Jadi Tuhan tarik ya. Dan inilah dipanggil lipat yang hakiki bagi yang mempunyai amal yang saleh. Orang yang nakkan amal saleh, dia kena lipatkan benda ni. Bakal dia tak lipat nak buat langkahan ini daripada langkah pertama terus kepada ukhrawiyah, jawab dia tak boleh jalan. Dan ketiganya terlipat segala akwan dan dengan segala sifat rahman, dan inilah bagi segala muqarrabin daripada segala yang dipilih. Ini golongan mukhtar para awliya. Ya Tuhan lipat sekali lagi jadi sifat akwan. Apa akwan? Ya kainat jaizat makhluk inilah segala sifat makhluk datang dekat dia. Dia dah pakai unsur malaki. Sebab dia boleh masuk alamil malakut. Yang dipakai sifat malaki, sifat para malaikat. Apa sebab para malaikat hati sentiasa dengan Tuhan. Dia tidak tertawan dengan dunia. Itu semua pakaian-pakaian rohani. Maka rohani dia akan dijemput alamil malakut, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala dalam bentuk kashfin bermuka. Oh, itu lagi dahsyat. Tapi itu belum sampai kita, dia akan naik alamil jabarut. Kemudian lahut dia tajalli. Baru dia kenal Tuhan sebenar kenal. Ya. Banyak kerja ni tuan-tuan ni. Banyak tak? Banyak lagi ni. Takut tak sempat dengan umur. Takut malaikat mau datang kita belum sempat lagi masuk. Terpinga-pinga lagi tuan-tuan ni. Allah Akbar. Al-ata'u minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Bermula pemberian daripada makhluk itu dinding dan tegah daripada Ta'ala itu ya, itu kebajikan. Orang beri kita kan? Dia beri kita, ada support kita, dia beri pemberian macam-macam. Itu sebenarnya apa tu? Hirman. Mana dinding hijab kita dengan Tuhan. Sebab apa? Kalau kita bukan ahli marifat, orang bagi je kita tak pandai menerima, akhir kalbi kita sangkut kat dia. Sampai ke mati dia sangkut kawan. Baik yang baik. Tuhan bagi kita setiap nafas ni tak nampak. Ya, itu maknanya. Jadi pemberian daripada makhluk kalau kita tak pandai ambil, ya, takut apa tuan? Takut jadi hijab kita dengan Tuhan. Rubbama ataka anid dunya wa mana'aka izul akhirah wa rubbama mana'aka min izid dunya ataka izal akhirah. Adakala Tuhan bagi kita kemuliaan dunia hebat dan dia menyekat kau daripada kemuliaan akhirat. Lagi bahaya. Adakala dia sekat kita pula daripada kemuliaan dunia, orang pun tak kenal kita. Tapi dia beri kita akan kemuliaan akhirat. Malaikat tengok ahlillah daripada atas, masya-Allah. Nur dia memancar batan dan ya, mana orang atas kenal, orang dunia mungkin tak kenal. Macam Uwais Al-Qarani kan, Rasulullah SAW pesan Sayyidina Umar, kau jumpa Uwais ya Umar, kau sampaikan salam aku pada dia. Dia terkenal di langit, orang bumi tak kenal dia. Ya, dia satu ringkas cerita panjang kita dia. Jadi bila dia Sayyidina Umar dah jumpa, mula-mula dia tanya, siapa nama engkau? Dia kata Ismi Abdullah. Nama engkau siapa? Ismi Abdullah. Nama aku Abdullah. Nama dia boleh tutup tuan. Ya, Sayyidina Umar perangkap dia. Sayyidina Umar kata, nama yang ibu kamu letakkan kau siapa? Oh, itu dia tak lagi. Dia kata wallahi ya amiral mu'minin, kalau tidak engkau tanya aku tak tahu nama aku lah Uwais. Masya-Allah. Ya, apa tahap tu tuan ni? Sebab hati dia tidak bersedap dengan makhluk. Sebab apa? Sebab batin dia telah mumtalik penuh dengan mahabbah dengan Tuhan. Terasa ini. Nur iman cukup kuat, nur makrifat dia menyala-nyala dan bersinar-sinar. Ya, jadi dah berbual lebih kurang. Nak bercakap Sayyidina Abu Bakar pun Sayyidina Umar kata insya-Allah Uwais kita jumpa lagi lah ya. Uwais pun insya-Allah Tuhan kita takkan jumpa lagi. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi. Masya-Allah. Hebat Uwais Al-Qarani. Ya, dia terkenal di langit. Tu jaminan daripada Rasulullah. Dia terkenal di langit, orang bumi tak kenal dia. Kita sibuk nak cari orang bumi kenal dia. Orang langit kita tengok kita gelap itu. Nauzubillah. Itulah. Wallahu a'lam.